Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai semua. Baiklah, pada pembelajaran kita pada hari ini, kita akan sambung ke subtopik yang terakhir dalam bab 3, 3.3, pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. Baiklah. Jika kita lihat rajah 3.10, ini merupakan graf kandungan karbon dioksida yang ada dalam atmosfera kita bermula dari tahun 2006 hingga 2019, dan daripada graf itu kita boleh perhatikan terdapat peningkatan setiap tahun kandungan karbon dioksida dalam atmosfera kita. Peningkatan gas karbon dioksida dalam atmosfera ni ada kesan buruk tak pada kita? Saya pernah terangkan di mana semakin tinggi kandungan karbon dioksida dalam udara, dalam atmosfera, semakin meningkatlah suhu bumi. Jadi bila semakin meningkat suhu bumi, dia boleh menyebabkan pemanasan global. Yang mana pemanasan global ni kesan dia adalah dia meningkatkan suhu bumi. Bila suhu bumi meningkat, dia akan meningkatkan aras laut. Sebab apa? Sebab kutub utara dan kutub selatan ais dia akan cair. Jadi bila ais cair, itulah yang menyebabkan peningkatan aras laut. Jadi gas karbon dioksida yang tinggi dalam atmosfera, dalam udara ni sebenarnya memberi banyak kesan buruk kepada kita, kepada bumi. Jadi apa peranan kita, peranan setiap individu untuk mengurangkan karbon dioksida dalam atmosfera? Antara peranan-peranan kita sebagai individu, apa yang kita boleh buat? Kita kurangkanlah melakukan pembakaran terbuka. Yang kedua, kita boleh guna kaedah, kita gunakan pengangkutan awam ataupun kita guna kaedah berkongsi kenderaan, kerana dengan sumbangan kita yang kecil ini sebenarnya kita boleh juga sedikit sebanyak mengurangkan kandungan karbon dioksida di dalam atmosfera. Teknologi emisi negatif ni adalah satu teknologi yang dibangunkan untuk membantu menyingkirkan kandungan karbon dioksida yang ada di dalam udara, dalam atmosfera. Jadi, salah satu cara adalah dengan menggunakan mikroalga. Jadi, teknologi emisi negatif ini dia menggunakan penggunaan mikroalga. Mikroalga yang lazim digunakan dalam teknologi emisi negatif ialah mikroalga marine, iaitu alga mikroskopik yang hidup, tumbuh dan membiak dengan banyaknya di dalam air laut. Oleh kerana bumi kita ni terdiri daripada 75% air berbanding dengan daratan, maka mikroalga marine ni adalah satu kaedah yang sangat sesuai dilakukan untuk menyingkirkan kandungan karbon dioksida yang ada di dalam atmosfera melalui teknologi emisi negatif. Mikroalga ni akan mengurangkan kandungan karbon dioksida dalam atmosfera melalui proses fotosintesis. Apabila mikroalga ni menjalankan proses fotosintesis, dia sebenarnya mengurangkan kandungan karbon dioksida yang ada dalam atmosfera kita. Dan gambar di bawah itu menunjukkan mikroalga marine di bawah mikroskop elektron. Kita boleh lihat, dan seterusnya gambar foto 3.11 itu adalah merupakan contoh loji mikroalga yang digunakan dalam teknologi emisi negatif. Loji ini bertujuan untuk menghasilkan mikroalga dalam kuantiti yang banyak. Jadi inilah rupa loji mikroalga yang digunakan dalam teknologi emisi negatif. Ini merupakan contoh mikroalga yang ada di permukaan laut. Jika kita lihat, mikroalga ni merupakan sejenis tumbuhan yang berwarna hijau, maka dia boleh menjalankan proses fotosintesis, dan semasa dia menjalankan proses fotosintesis itulah yang menyebabkan berkurangnya kandungan karbon dioksida di dalam atmosfera. Mikroalga ni banyak fungsi dia. Selain untuk mengurangkan karbon dioksida, dia juga boleh digunakan sebagai makanan untuk ternakan, ataupun dia juga boleh digunakan sebagai bahan api bayu. Jadi mikroalga marine ni sebenarnya adalah sesuatu yang bergunalah untuk kita. Selain mengurangkan kandungan gas karbon dioksida, dia juga boleh digunakan untuk benda lain.
Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB merupakan satu pertubuhan antarabangsa yang mana ia ditubuhkan untuk menangani isu alam sekitar pada peringkat global. Dia akan memainkan peranan secara efektif jika ada isu alam sekitar. PBB juga akan meningkatkan kerjasama negara-negara di seluruh dunia untuk menangani isu alam sekitar secara global. Seperti mana yang kita tahu, isu alam sekitar ataupun pencemaran alam sekitar ini adalah masalah yang dihadapi oleh semua negara. Jadi PBB lah yang akan memainkan peranan dia untuk menangani isu alam sekitar tersebut. Mungkin dia akan menjalankan beberapa langkah untuk menangani isu alam sekitar. Antara langkah-langkah yang dijalankan oleh PBB, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu adalah yang pertama, mencari penyelesaian untuk menangani isu perubahan iklim secara global melalui anjuran persidangan dan perjanjian antarabangsa yang ditandatangani oleh masyarakat global. Di antara persidangan yang pernah dilaksanakan, konvensyen seperti persidangan di Rio, Protokol Kyoto dan Perjanjian Paris. Langkah yang kedua adalah menjamin bekalan air minuman yang bersih dan cukup untuk masyarakat dunia. Yang ketiga, melindungi lapisan ozon dengan pengharaman penggunaan CFC ataupun klorofluorokarbon yang boleh menyebabkan penipisan lapisan ozon. Yang mana klorofluorokarbon ataupun CFC ini sebenarnya kita dapati dari penghawa dingin, peti sejuk, tin aerosol. Jadi semua bahan-bahan tersebut yang saya sebutkan tadi mengandungi klorofluorokarbon yang mana boleh menipiskan lapisan ozon. Lapisan ozon ini sebenarnya melindungi kita daripada terkena cahaya matahari ataupun sinaran UV yang berbahaya. Bila lapisan ozon kita bocor ataupun semakin menipis, ia meningkatkan risiko kita untuk terkena sinaran UV yang berbahaya. Jadi lapisan ozon ini mesti dilindungi dengan mengharamkan atau mengurangkan penggunaan klorofluorokarbon. Dia boleh diganti dengan hidroklorofluorokarbon yang lebih selamat. Langkah yang keempat yang dijalankan oleh PBB adalah mengharamkan penggunaan bahan kimia bertoksik seperti pestisida DDT. Ini antara langkah-langkah yang telah dijalankan atau dilaksanakan oleh PBB untuk menangani isu alam sekitar secara global. Persidangan dan perjanjian antarabangsa yang dianjurkan oleh PBB untuk menggalakkan kerjasama dan usaha bersama negara-negara di seluruh dunia termasuklah persidangan Rio, Rio Conference ataupun United Nations Conference on Environment and Development UNICED pada tahun 1992 untuk menangani isu alam sekitar secara global. Protokol Kyoto pula telah dijalankan pada tahun 1997 untuk mengurangkan pembebasan gas rumah hijau. Dan yang ketiga, Perjanjian Paris pada tahun 2016 untuk mengurangkan kandungan dan pembebasan gas rumah hijau dan menghadkan kenaikan suhu global sebanyak 1.5 darjah Celsius. Baiklah, sebagai rumusan untuk keseluruhan bab 3 pada kali ini, iaitu kita telah mempelajari mengenai kelestarian alam sekitar. Dalam bab ini kita telah belajar apa itu jejak karbon. Ia adalah jumlah gas karbon dioksida yang dibebaskan ke atmosfera, dan apa cara untuk mengatasi jejak karbon. Kita gunakan kaedah tapak tangan karbon untuk mengurangkan pembebasan gas rumah hijau. Kemudian kita juga telah pelajari kitaran hayat sesuatu produk, bagaimana produk itu kitaran hayatnya bermula daripada sumber produk tersebut sehinggalah kepada pelupusan dia. Terdapat dua kitaran hayat produk, iaitu produk yang kita boleh kitar semula, sama ada plastik, kertas
iaitu cradle to cradle life cycle, ataupun produk tersebut kita biarkan dia mereput, iaitu cradle to grave life cycle. Kemudian untuk subtopik yang seterusnya kita belajar mengenai jenis-jenis pencemaran alam sekitar yang berlaku. Contohnya pencemaran tanah, pencemaran udara, pencemaran air dan pencemaran terma. Yang mana pencemaran-pencemaran ini boleh menyebabkan kesan kepada bumi kita. Contohnya berlakunya kesan rumah hijau yang boleh membawa kepada pemanasan global dan perubahan iklim dunia. Ini semua disebabkan oleh peningkatan suhu bumi. Pencemaran air pula ditentukan dengan cara menggunakan warna larutan metilena biru, sama ada warna larutan tersebut bertukar dari biru menjadi tidak berwarna dalam tempoh yang sekejap atau lama. Dari situ kita boleh tentukan tahap pencemaran air, ataupun kita boleh katakan melalui kaedah BOD, Biochemical Oxygen Demand. Bagaimana cara untuk merawat pencemaran air? Kita boleh menggunakan kaedah yang sangat senang, iaitu menggunakan bobola lumpur EM, yang mana kita boleh gunakan lumpur dan 3 jenis efektif mikroorganisma untuk membersihkan dan meningkatkan nutrien di dalam air yang tercemar. Dan seterusnya kita lihat apakah langkah-langkah untuk memelihara dan memelihara alam sekitar. Kita boleh guna melalui kaedah microalga marine, teknologi emisi negatif dan teknologi hijau. Selain daripada menggunakan teknologi industri, kita sebagai individu juga boleh membantu mengurangkan pembebasan gas rumah hijau ataupun pembebasan gas karbon dioksida ke udara melalui menggunakan kenderaan awam, menggunakan kereta solar, menggunakan basikal, berjalan kaki, atau mengamalkan konsep berkongsi kereta, mengamalkan konsep kita semula. Jadi sumbangan-sumbangan kita ni sebenarnya boleh mengurangkan sedikit sebanyak gas rumah hijau. Dan seterusnya pada peringkat global, pada peringkat dunia, kita ada PBB, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, yang mana mereka sentiasa menjalankan persidangan ataupun convention untuk menangani isu masalah pencemaran alam sekitar ni pada peringkat dunia, pada peringkat global. Baiklah, untuk bab 3 itu sahaja daripada saya. Saya harap semua pelajar boleh faham dengan apa yang saya terangkan. Kita berjumpa di kelas yang akan datang, iaitu kita akan masuk ke bab 4. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.